Kami masih berada di N06 Cempaka dan kebetulan kami berkampung di kawasan Cempaka ini. Pastinya kursi tumpuan dan kursi panas dalam banyak-banyak kursi di negeri Kelantan ini kerana dari sudut legasi yang ditinggalkan oleh pimpinan sebelum ini, dan kawasan ini merupakan kawasan sentiasa sinonim dengan kekuatan PAS negeri Kelantan, tetapi tidak boleh dipandang mudah dengan kebangkitan calon-calon muda yang ditampilkan oleh UMNO Barisan Nasional, dan salah seorangnya ditampilkan di Don Cempaka ini. Jadi saya bersama dengan saudari Nurmi Nik Ayub, calon UMNO Barisan Nasional untuk Don Cempaka. Nik Nurmi, apabila diminta oleh pimpinan untuk mewakili Barisan Nasional di Don Cempaka, apa perasaan pada ketika itu? Ya, perasaan teruja, alhamdulillah, sebab rasanya macam tidak terduga bila saya diangkat menjadi calon ya. Jadi calon ni kan. Jadi calon ya. Dan di tempat yang paling panas ya. Betul. Ya, Don Cempaka. Adakah itu sebagai satu kelebihan? Pastinya semua tumpuan media dan penganalisis politik akan lihat Don Cempaka ini kerana berbagai faktor, tapi mungkin dari sudut itu memberikan satu kekuatan juga kepada calon muda wanita pula tu dari Barisan Nasional. Mungkinlah sebab saya sebab Cempaka tak pernah menang tau. Amnya Pengkalan Cepa tak pernah ada calon daripada wanita. Pernah ada tetapi belum menang. Ya. Saya satu-satunya mungkin memberi kelebihan kepada saya sebab saya adalah ketua wanita. Ketua wanita bahagian dan juga setiausaha wanita negeri. Dan telah 6 tahun. Mungkin itu satu kelebihanlah kepada saya untuk menarik undi-undi daripada wanita dan anak-anak muda. Okey. Dari aspek itu, Cempaka merupakan kawasan yang mempunyai profil yang pelbagai. Ada kamp tentera di sini, ada lapangan terbang di sini, ada sekolah pondok yang hebat di sini, ada institusi sekolah-sekolah yang hebat di sini, dan nelayan begitu, usahawan di situ. Adakah ini sebagai suatu profil ataupun demografi yang Nik rasakan perlu didekati semua pengundi-pengundi di sini? Perlu, sebab Cempaka adalah kawasan utama. Bila datang ke Kelantan, sini dulu. Kalau naik kapal terbang kalau kan. naik kapal terbang turun dulu. Dan bila kita turun, kita boleh nampak tak ada satu yang keindahan tu, betul tak? Salah satunya kalau kita tengok dekat Pantai Sabak. Pantai Sabak merupakan, kalau suatu ketika dulu, merupakan satu pantai yang sangat indah. Yang tersohor. Dan ada catatan sejarah pula tu. Ini tentera Jepun yang pertama kali mendarat di Tanah Melayu di Pantai Sabak kan. Dan saya rasa wajar kita buat satu museum dekat situ. Sekarang tak ada? Tak ada. Semua tak ada. Dan sekarang kalau kita pergi dekat Sabak, banyak batu. Yalah, hakisan. Hakisan semua. Dan wajar kalau kita bangunkan semula keindahan tu. Kelantan perlu tersohor. Kalau kita tengok Acu Terai dekat situ. Yang tersohornya Acu Terai. Tetapi benda lain tak ada. Kemudahan tak ada. Dan macam fasiliti dengan jalannya semua sekali dengan masih sempit lagi. Sempit. Kita perlu bangunkan yang lebih padahal baik. Padahal ni kawasan pintu utama Kelantan. Pintu utama Kelantan. Bila orang turun, alamak. Askar dekat sini semua sekali. Dengan 34,000 lebih, 34,600 lebih pengundi. Di mana sasaran yang Nik rasa perlu ada kekuatan untuk jentera UMNO Barisan Nasional dengan rakan baru Pakatan Harapan untuk mereka santuni? Untuk santuni, actually memanglah orang-orang lama yang tahu sejarah. Bukan orang lama ni dia tegar sangat dah. Pas-pas, UMNO tak boleh buat apa dah. Tak ada. Ada juga. Bukan. Yang tahu sejarah dia orang tahu. Apa kebaikan, apa kemajuan telah UMNO buat selama 60 pernah tahun. Pernah jadi pemerintah di Kelantan kan? Pernah menjadi pemerintah. Dia yang membangunkan, dia yang buat prasarana semuanya yang dibuat oleh UMNO dulu. Itu semua UMNO yang buat. Rakyat kena tahu itu semua UMNO yang buat. Dan saya rasa orang muda pun kita perlu dekati dan kita perlu cerita sebenar apa. Kadang-kadang anak muda diorang tidak tahu yang telah berlalu. Maksud saya sejarah yang lalu diorang tak tahu. Jadi saya mengambil inisiatif perlu berjumpa dengan anak muda untuk cerita-cerita yang sebenar yang telah kami buat semua. UMNO yang buat semua tu. Bagi golongan wanita pula bagaimana? Apa strateginya? Ni orang wanita Kelantan ni aktif dalam perniagaan, maju dalam pendidikan, ramai di universiti dan sebagainya. Jadi pendekatannya bagaimana pula? Pendekatan dia, saya insya-Allah saya akan bangunkan. Saya akan cuba naikkan taraf-taraf perniagaan untuk wanita Kelantan. Sebab kalau kita tengok wanita Kelantan paling berjaya.
majoriti kan. Kalau dekat Baung sini, dekat Cempaka ni, yang paling tersohor adalah kampung sate dekat Baung. Okey. Baru saya tahu tu. Betul. Dekat sana mungkin Dan kita ramai boleh buka. di kalangannya peniaganya wanita. Ya, mungkin kita boleh buat satu perkampungan sate yang indah. Macam Sekarang tak ada. Kita boleh buat macam contoh Tak kalau teratur dekat tu. lah. Tidak teratur. Kita boleh buat satu fasiliti yang sangat baik modern, kan. bersih. Bersih semua sekali. Seperti Kampung Pelangi tu kita boleh buat lebih cantik lagi. Penjenamaan dia tu perkampungan sate yang sangat menarik. Jadi kalau orang turun flight, turun kampung sate. Nampak kan? Terus beri makan terus. Terus boleh makan terus. Jadi apa lagi yang Nik rasakan perlu pengundi di Cempaka ini fikirkan untuk bagi undi kali ini kepada Nik di sini? InsyaAllah saya akan buka peluang untuk pekerjaan lah untuk anak muda. Kita perlu hidupkan kembali kilang-kilang yang Dulu kan kawasan ini kawasan industri, Pekalan Cepa dulu, tapi setelah bawah bawah UMNO, bawah Barisan Nasional, tapi setelah Barisan Nasional tak ada, semua pelabur-pelabur telah hilang keyakinan. Dulu kan. So sekarang semua telah tutup. Majoriti separuh daripada kilang-kilang telah tutup. Sebab tu ramai pengundi-pengundi Kelantan terpaksa berhijrah dan bekerja di luar. Dan kita perlu buat satu perubahan secara drastik untuk bila UMNO memerintah, kita perlu balik semula ke sini, buka balik semua untuk beri peluang kepada anak-anak muda. Tak perlu berhijrah Tak perlu berhijrah lagi. Dan ya, dari aspek itu, kalau mereka ini pengundi yang ramai dari Cempaka ini berada di luar, terutamanya di Lembah Kelang, Johor, Pulau Pinang. Jadi adakah mereka ini tidak rasa bertanggungjawab untuk melihat realiti mak ayah ada keluarga yang tinggal di Kelantan yang serba-serbi? Mungkin pada mereka dah dapatlah kemajuan itu di Lembah Kelang, tak ada masalah kan, tetapi bila pulang dengan jalan raya yang sesak, jalan yang sempit, bekalan air, masih ada kawasan-kawasan bermasalah dan sebagainya, macam mana tu? Mungkin pengundi yang duduk di luar ni dia tidak merasa. Dia tidak merasa bila dia duduk di tempat luar, semua fasiliti dia selesa. Dia cuma balik mengundi sahaja. Dia balik hari raya dan sebagainya. Dan sepatutnya lah kan kita fikirkanlah panjang sikit untuk kemudahan mak ayah adik-beradik di kampung. Kita perlu ubah semua tu. Maksudnya bila dia orang balik kemudahan tu ada, tetapi bila balik tahu air tak ada, tetapi sebab selesa dekat sana tidak mengundi Barisan Nasional. Maksudnya mereka tidak rasa masalah benda. Mereka tidak merasa masalah sebab mereka senang balik di sana. Sekali-sekali. Balik sekali-sekali. Jam pun tak apa, sekali setahun dia orang rasa, tapi itu adalah masalah yang besarlah bagi kami. Sebenarnya kan dengan jalan yang sempit, dengan tak ada airnya dan sebagainya. Air itu isu utama. Ada kawasan-kawasan di Cempaka yang ada masalah air? Ada. Tempat-tempat banyak yang saya turun, bila saya tanya ada air tak ada, buka keluar angin. Okey. Dari sudut kempen, Nik, apa pendekatan Nik menggunakan secara bersemuka ke, ceramah ke, ataupun aktif di media sosial? Macam-macam saya guna sebab saya dah 6 tahun bergerak. Dah buat saya dah grassroots dah 6 tahun. Saya ada macam ceramah-ceramah kelompok, perjumpaan berkumpulan, rumah ke rumah dan sebagainya. Dan kalau dulu kita berseorangan kan Barisan Nasional, dan untuk kali ini alhamdulillah lah bersama Pakatan Harapan diorang memberi satu kerjasama yang sangat baik. Alhamdulillah, dan saya rasa sangat peluang yang baiklah untuk saya, dan saya mohonlah daripada pengundi untuk bantu kami untuk kemakmuran dan kestabilan demi masa depan kan. InsyaAllah saya akan bersama. Tetapi adakah Nik rasakan di Cempaka ini merupakan kubu kuat PAS, ada legasi dua tokoh utama, Allahyarham Tan Sri Nik Aziz di Cempaka dan Allahyarham Pak Nik Lah di sini, warisan juga mewarisi pentadbiran Kerajaan Kelantan sekarang, Timbalan Menteri Besar Nik Amar di sini. Adakah itu sebagai satu orang kata pun nak lawan gergasi ni? Ataupun desas-desus mengatakan bahawa ada perbalahan kerana legasi Nik Aziz cuba dipadamkan di Cempaka. Adakah itu sebagai satu ruang untuk Nik muncul sebagai boleh pertimbangkanlah calon wanita BN ini? Ya, itu adalah isu utama sekarang. Saya rasa semua orang tahu memang bukan senang, bukan senanglah. Tetapi saya rasa dengan usaha yang terbaik, dengan pakatan yang terbaik ini mampu menarik undi dengan perpecahan yang ada 3 perpecahan saya dengar. Saya pun tak, yang saya dengar ada 3 perpecahan, mungkin serba sedikit rakyat telah datang kembali kepada kita dan memberi kepercayaan kepada saya untuk meneraju
Bengkalan Cepa dan Cempaka amnya lah, insya-Allah. Pada 8 hari bulan kita tahu akan ada pengundian awal. Ada kem besar di sini di kawasan Cempaka ini dan kita tahu juga anggota perkhidmatan pertahanan kita ni banyak berkorban untuk negara. Ya, betul. Dan mereka ini dah berada di banyak kem-kem askar di seluruh negara dan sebagainya. Apa juga janji Nick kepada anggota pertahanan kita supaya memikirkan masa depan juga apabila mengundi itu? Untuk askar ni insya-Allah kami akan buat yang terbaik seperti untuk anak-anak dia lah. Saya pun belum berjumpa dengan diorang lagi, tetapi insya-Allah lah kami akan bawa satu pendekan yang baik untuk diorang dan kami akan berbincang dari masa ke semasa lah yang tu. Berbaki seminggu lebih kempen pilihan raya ini, adakah Nick dah hampir membuat perjumpaan dengan semua pengundi di sini ataupun banyak kali lagi akan melipat gandakan usaha kempen berjumpa dengan setakat pengundi? ni sudah hampir seluruh kawasan saya masuk. Mungkin ada dalam 30% lagi yang saya belum berjumpa lah. Bagaimana respon mereka? Alhamdulillah, setakat ni respon sangat baik. Ada tutup pintu rumah? Tak ada. Yalah, setakat ni penerimaan sangat baik. Kawasan kuat sini kan? Ya, kawasan kuat saya tahu. Kawasan kuat. Tak ada masalah. InsyaAllah diorang menerima, insyaAllah diorang akan menerima saya dengan baik lah. Jadi, adakah kita lihat gabungan antara Barisan Nasional dengan Harapan di peringkat persekutuan itu dapat diterjemahkan di Kelantan ini? Dari sudut gerak kerja kempen dan juga dari sudut pertolongan antara jentera dan sebagainya? InsyaAllah, sebab saya tengok Pakatan Harapan bersama Barisan Nasional seiring berjalan. Diorang memang kuat di belakang kita dan bersama-sama dalam kempen, turun padan dan sebagainya. Sudut media, sosial dan sebagainya, diorang selalu support kita dan bersama kita. Saya yakin dengan Pakatan Harapan. Adakah di kalangan pengundi UMNO masih tidak boleh menerima kerjasama ini? So far tak ada kot. Ada mungkin sedikit tetapi boleh diterima, tak ada masalah. Pujuk lagi lah. Kena pujuk, tetapi diorang faham sebab sekarang ni kita adalah Pakatan Perpaduan dan tidak menjadi isu lah. Kalau dekat Cempaka saya rasa tidak menjadi isu. Okey, terima kasih Saudari Nick Norbini Ayub, calon UMNO Barisan Nasional. Selamat maju jaya. Terus jaga badan, terus sihatlah. InsyaAllah. Kena kempen berbaki banyak lagi ni. Dan itu temu saya bersama Saudari Nick Norbini Ayub, calon UMNO Barisan Nasional untuk DUN Cempaka ini. Jadi terus bersama kami dari Kelantan untuk memberikan liputan terkini dan komprehensif Kelantan Memilih. Dalam kehangatan kempen pilihan raya negeri di Kelantan ini, tidak kurang hebatnya kemunculan calon-calon bebas yang mewarnai kempen pilihan raya di Kelantan. Walaupun Kelantan ini sinonim dengan pertandingan dua parti gergasi iaitu PAS dan sekarang dengan Perikatan Nasional, begitu juga UMNO Barisan Nasional dengan sekarang rakan baru mereka Pakatan Harapan. Tetapi kami memberi peluang di agenda awal ini sempena pilihan raya negeri ini untuk calon bebas memperkenalkan diri mereka dan juga memberitahu apa manifesto dan juga perjuangan mereka dalam pilihan raya kali ini. Jadi saya bertuah pada pagi ini kami berada di DUN Cempaka, salah sebuah DUN di bawah Parlimen Bengkalan Cepa yang menjadi tumpuan. Ini kursi tumpuan sebenarnya kerana calon dan juga parti yang bertanding ini ada warisan yang tersendiri. Jadi saya bersama dengan Tok Gawo Haji Him yang biasa dikenali oleh orang kampung sini. Nama penuhnya Saudara Ibrahim Sulong. Ya. Apa khabar Tok Im? Alhamdulillah. Terima kasih Tok. Tok, nak tahu juga mengapa Tok membuat keputusan besar ni nak bertanding di bawah tiket bebas di DUN Cempaka? Saya mengambil keputusan untuk bertanding di DUN Cempaka ini adalah untuk memecahkan tradisi. Memecahkan tradisi tidak semestinya satu-satu parti itu terus-menerus berkuasa. Kerana kami daripada PAS dulu. Oh, itu pernah mantan ahli PAS. Berpindah kepada bebas ni untuk memperkenalkan bebas ni kepada masyarakat, kepada rakyat, bahawasanya bebas boleh berbuat sesuatu. Bebas ni lebih harmoni dan lebih murni daripada parti-parti.
Adakah Tok Im kecewa sebenarnya politik berparti di Kelantan ini menyebabkan Tok memilih cara yang sekarang ini? Saya tidak kecewa, cuma saya ingin penambahbaikan. Penambahbaikan apa-apa program, apa-apa yang patut dilakukan. Ya. Bukan atas dasar kecewa. Saya semata-mata katakanlah yang saya bawa dalam manifesto saya tu. Ya. 3 perkara yang utama. Ya. Yang pertama kita kata nak memperkasakan membina generasi solah. Solah ni perkara yang utama pada orang Islam. Jadi kalaulah maju setara mana pun kita, negara kita maju, kalau rakyat tidak bersolah, bagi saya tidak maju. Kan? Ya. Dan soalan pertama yang ditanya oleh Allah SWT pun semayang. Solat. Jadi saya tidak tahu angka sebenar solah orang di negara kita. Tetapi saya difahamkan yang solah, yang betul-betul solah, saya rasa dalam 20% kalau tak silap. Tapi saya tak boleh bagi angka detail lah. Tapi tidak rasa rusing ke kita, tidak rasa hampa ke kita kalau anak-anak muda, terutamanya anak-anak muda yang tidak bersolah. Jadi saya untuk memperkasakan membina generasi solah ni sebagai warisan daripada melebihi warisan-warisan parti dahulu. Tok Lee, Tok Im, kalau nak tawarkan menjadi wakil rakyat, pastinya kita mempunyai personality dan dibantu dengan jentera yang hebat di lapangan. Jadi apa tawaran Tok Im sebenarnya? Adakah orang Cepaka ni memang dah soho dengan Tok Im? Tak ada masalah, tak payah kempen bersemuka lah berbanding dengan parti-parti lain dan sebagainya. Keduanya, siapa penggerak ni? Siapa yang nak menolong kempen? Itu satu lagi perkara yang kita perlu tunjuk kepada masyarakat. Tidak semestinya dengan jentera-jentera yang besar kita untuk memasuki kempen dengan menggunakan jentera-jentera besar. Jadi memadai kita kempen dengan cara memperkenalkan diri, sama ada melalui TikTok ke, sosial media ke dengan Tok Im pun aktif di sosial media. Tidak aktif, tapi harap-harap macam itulah. Generasi lama cuba dengan jadi kita gunakan WhatsApp dan sebagainya. WhatsApp semua tu kita guna, insya-Allah akan sampai kepada pengetahuan rakyat. Jadi kalaulah kita dengan jentera, bergerak dengan jentera, terpaksa menggunakan wang. Pitih ya? Menggunakan piti. Apabila guna wang, jadi di situ saya rasa itu pembaziran. Wang-wang yang digunakan ni berjuta-juta. Betul. Tapi apa kata, wang yang sama tu kita gunakan untuk kepentingan rakyat, keperluan rakyat, membuat rumah miskin. Sebab tu saya perkara yang kedua itu rumah orang miskin. Rumah miskin. Jadi sekurang-kurangnya saya sanggup dengan menggunakan duit gaji saya untuk buat rumah miskin. Sekurang-kurangnya kalau kerajaan dah buat rumah miskin, satu buah, saya 5 tahun, boleh 10 buah, 110 buah. Menambah baikkan. Menambah baikkan. Tok Im, adakah dengan pengalaman sebagai, kalau di kampung saya tu dipanggil penghulu lah, di belah Melaka tu. Tapi di sini panggil penggawa kan. Jadi kerana pengalaman sebagai seorang penggawa itu memberi sedikit kekuatan. Tahu celah mana rumah Haji Saleh, rumah Nek Nah, semua jalan-jalan kampung di Cepaka ni tahu, dan bersemuka di surau, di masjid, majlis kenduri kendara. Adakah itu sebagai kekuatan Tok Im? Pasal di Cempaka ni ada semua. Dari segi rakyatnya, yang petani, nelayan, dan dari segi pembangunan, lapangan terbang ada di Cempaka. Ialah lapangan terbang di Cempaka. Kem tentera. Maknanya orang Cempaka ni habis yang percaya, orang-orang yang bijak, orang-orang yang hebat, orang yang tahu menilai mana yang lebih baik, mana yang tidak baik, yang lebih baik daripada yang baik. Yang ada ni mungkin dah baik, tapi kita nak mau memilih yang lebih baik. Kalau di Cepaka ni, Tok Im lebih dikenali sebagai panggilan apa?
Kalau untuk di kampung Abah Di ni, kampung ni. orang panggil Abeli. Abeli. Kenapa Abeli, Ibrahim jadi Li? Nama dulu orang dulu. Orang lama-lama Orang macam dulu panggilan. dia kata ni demam. Apabila demam ni alih nama, tukar nama. Tak sekung. Boleh jadi sihat balik. Itu kepercayaan. Okey, Abeli pula. Jadi dia tukar nama saya Rozali tapi tidak di dalam IC. IC. Ibrahim. Jadi saya masa kerja di pejabat-pejabat Ibrahim. Tapi tok gawa mesti depan. Dan kita kena perkenal lah pasal kalau tidak takutnya Tak perasan. tak tahu tak siapa. perasan. Okey, Tok Him, di Cempaka ni kubu kuat PAS kan. Sejak sekian lama Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz, Tok Guru Nik Aziz dan juga orang kuat rakan beliau Tuan Guru Nik Abdullah Ahmad merupakan sinonim dengan Cempaka dan juga PAS Kelantan dan nasional lah, bukan hanya di Cempaka ni. Jadi adakah itu sebagai cabaran untuk berlawan dengan calon PAS, seorang peguam dan juga calon dari Barisan Nasional, seorang wanita yang ditampilkan? Bukan sebagai cabaran. Malah saya ni sebagai nak tolong pihak kerajaan. Kerana saya dengan arwah Tuan Guru, terbinanya benteng itu adalah kita bincang sama-sama dengan dia. Walaupun saya tidak wakil rakyat. Saya tidak wakil rakyat. Masa tu tahun 2003. 2003 belum penggawa. Jadi saya sudah bincang. Pasal masa tu saya dalam PAS. Saya sudah bincang dengan dia. Dia boleh terima pandangan kita. Walaupun kita daripada orang bawah. Dan terbukti berjaya hingga terpaksa kerajaan Persekutuan buat benteng. Kalau tidak kerajaan Persekutuan buat benteng, dia akan negeri akan buat. Sebagaimana Jambatan Sultan Yahya yang pertama. Jadi banyak jasa-jasa Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Jadi saya maknanya nak menyambungkan usaha-usaha macam tu apabila dengan adanya saya dalam Dewan Negeri, saya boleh teruskan penambahbaikan. Bukan kita nak berlawan. Maksudnya tak ada masalah lah siapa nak bertanding naik, pun kan. Naik siapa pun naik kerajaan PS ke, kerajaan UMNO, PAS ke, PAS ke, tak ada menjadi hal. Yang baik saya akan sokong, yang tidak baik saya tidak akan sokong. Yang baik pun mungkin saya tidak sokong. Contohnya kalau nak naik lagi gaji. Walaupun saya insya-Allah saya menang dapat jadi wakil, saya tidak akan sokong. Apalah nak naik gaji semacam wakil rakyat kan. Dah cukup dah semua. Cukup dah. Kalau dia tiru Selangor, nak tiru semata-mata nak tiru Sarawak, Sarawak paling tinggi. Itu tidak kita kena ikut. Kita banyak baca sirah, banyak baca sejarah. Kita baca sejarah Abu Bakar. Abu Bakar dia ambil untuk cukup makan, gaji. Tapi kita nak turut dia 100% tak boleh. Tapi kita ikut ujung-ujung kuku tak apa. Jadi ambillah daripada gaji tadi. Abu Bakar satu hari dia nak makan apa? Bubur lah. Bubur. Cik Nazir bubur tahu lah. Masakan manisan tu. Manis lah. Dia nak makan. Isteri kata tak ada duit. Apabila tak ada duit, petang tu akak bubur. Duit daripada mana ni? Oh, duit gaji abang kita simpan. Maka Abu Bakar kata, Saidina Abu Bakar kata, kalau macam tu kita potong lagi. Masih ada lebih lagi. Itu sejarah dari segi sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi kita tak boleh nak turut dengan dia. Saya insya-Allah nak turut sikit-sikit. Dengan gaji saya tu insya-Allah saya boleh buat 2 buah rumah setahun. Dan kepada remaja pula sebagai anak galakkan untuk membendung gejala sosial dan remaja ni lebih berwibawa, tidak berpelesiran. Maka saya telah menawarkan setiap bulan 3 pasangan. 3 pasangan pun untuk lelaki. Satu orang tu Ugo nikah. Boleh bagi 1,000. Bagi allowance. Bagi sumbangan lah, untuk galakkan kahwin. Kerana kalau tidak kahwin dia berpelesiran. Dia akan jadi gejala sosial. Jadi kita nak bawakan rakyat kita semayang, rakyat kita berkeluarga dengan cara keluarga yang baik-baik. Ini pukul Maghrib, pukul 7 Maghrib, pukul 7.30 duduk di atas kalbok. Motor lagi. Duduk atas motor, duduk atas padang, duduk atas macam-macam, atas wakaf.
Jadi kita sebab tu kita nak bina generasi semaya. Nak bina keluarga. Itu untuk kebaikan. Jadi maknanya kita penambah baiknya kepada kerajaan. Kita tidak nak cari masalah. Okey, Tok, pesanan kepada pengundi di Cempaka supaya memilih calon bebas Tok Im penggawa pada 12 hari bulan. Bebas menghadirkan diri untuk sama-sama ni adalah satu, orang panggil satu pilihan. Dia nak tunjuk satu gerakan. Nak menyatakan sesuatu yang baikkan daripada hati nurani yang ikhlas. Pasal dia ni tak ada duit. Cik Nazir tak ada duit. Dia tak ada duit. Saya masuk dengan duit saya sendiri. Bukan dengan jentera apa-apa. Jadi 5. Saya kalau tak silap saya 5 calon bebas. 5 ni rukun Islam pun 5 insya-Allah. Barangkali insya-Allah sebagai petunjuk boleh jadi. Ada. InsyaAllah pakak-pakak sokong calon bebas semua. Dan 5 ni juga melambangkan kekuatan. 5 jari apabila kita genggam adalah satu kekuatan. InsyaAllah dengan menangnya calon-calon bebas yang 5 orang ni akan menjadi senario politik ni akan boleh menyedarkan lagi di pihak-pihak yang duduk menyatakan kalau tak ada jentera tak boleh masuk. Kalau tak ada duit tak boleh masuk. Jadi ini semua ni saya rasa mengembirakan orang kafir dan mengembirakan musuh kita, sama ada musuh nyata tak nyata, syaitan pun suka. Pasal dia memang tak mahu kepada orang-orang yang nak berjuang secara Islam. Secara ikhlas. Dia mahu. Okey, terima kasih. Selamat maju jaya Tok Gawa Haji Im. Semoga terus sihat dalam ataupun berbaki hari untuk berkempen ini sehingga 12 hari bulan.